Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 8 September 2020. 51 kes baharu COVID-19 di Sabah semalam iaitu 44 di Lahad Datu dan 7 di Tawau. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 486. Daripada jumlah itu, 50 kes dikesan dari kluster Benteng LD menjadikan jumlah kes positif kluster itu 66 kes. Daerah Lahad Datu yang mempunyai jumlah kumulatif 52 kes kini berubah dari zon kuning kepada zon merah. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, dalam tempoh 7 hari kluster itu dikesan, 1,404 orang telah disaring dengan kadar positiviti 4.7%. Ia melibatkan 631 banduan, 98 kaki tangan penjara, 157 ahli keluarga kaki tangan dan banduan, 78 anggota polis serta 440 pegawai agensi kerajaan lain. 64 kes melibatkan banduan, manakala 2 lagi kes merupakan seorang pegawai penjara dan anak saudaranya. 30 kes merupakan warga negara dan 36 kes bukan warga negara. Menurut beliau, berdasarkan analisa risiko yang dijalankan, faktor penularan COVID-19 bagi kluster itu adalah ruang lokap yang sesak dan sempit. Didapati penjarakan fizikal sukar diamalkan dan merupakan penyumbang utama penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan banduan. Kluster Benteng LD dikenal pasti pada 1 September lalu bermula dari 2 orang pendatang asing tanpa izin yang ditahan di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu. Sementara itu, menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, kumulatif kes sembuh kekal 408. Jumlah pesakit dirawat di Hospital Berpakar negeri ini meningkat kepada 70. 4 daerah masih mencatat kes aktif iaitu 52 di Lahad Datu, diikuti 16 di Tawau serta 1 kes masing-masing di Kinabatangan dan Semporna. Program pembangunan produk ditawarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. KPDN HCP dapat membantu usahawan tempatan memasarkan produk ke pasaran komersial. Menterinya Datuk Alexander Nanta Linggi berkata, peniaga dan perusahaan kecil dan sederhana PKS perlu memanfaatkan program itu untuk membangunkan produk yang berpotensi untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui pasar raya tempatan dan asing di dalam negara. Kementerian membantu memberikan grant dalam program pembungkusan ini secara perkongsian. Kita menanggung 80% kosnya dan pengusaha sendiri menanggung hanya 20%. Beliau berkata program itu telah membantu meningkatkan peratus Stock Keeping Unit SKU produk PKS selain membantu produk tempatan bersaing dengan produk keluaran syarikat asing di dalam pasaraya besar di dalam negara. Tahun lepas, jumlah SKU produk PKS meningkat kepada 31,009 unit dengan hasil jualan sebanyak 667.3 juta ringgit berbanding 17,771 SKU dengan hasil jualan sebanyak 163.7 juta ringgit pada 2015. Jumlah itu meningkat 74.49% dalam masa 4 tahun. Datuk Alexander juga berkata produk tempatan Sabah dan Sarawak juga telah mula dipasarkan menggunakan platform e-dagang dan yakin pembangunan produk dan penjenamaan yang betul dapat membantu peniaga meningkatkan hasil jualan secara dalam talian. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan kempen beli barangan Malaysia dan program jualan Malaysia peringkat negeri Sabah 2020 di Kota Kinabalu. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan membuka dana kepada golongan B40 dengan memfokuskan usahawan luar bandar. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1 Datuk Sri Abdul Rahman Muhammad, geran itu akan diberikan secara berperingkat. Sasaran kita bagi tahun rancangan Malaysia ke-12, kita untuk B40 kita fokuskan dengan kadar maksimum melonjak naik sehingga 200K. Beliau ditemui media selepas melawat pusat ternakan udang kara di Putatan. Sementara itu, usahawan ternakan udang kara Lizio Godfrey Mosigil berkata, sebelum menerima bantuan daripada pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA, beliau hanya meraih pendapatan antara 200 hingga 300 ringgit sebulan.
Melalui suntikan dana yang mereka berikan, seperti apa yang kita nampak sekarang ini, dia telah memberikan satu lonjakan yang sangat tinggi dari segi pendapatan lah. Bantuan dan bimbingan Risda membolehkan Lizio Godfrey meraih pendapatan lebih RM5,000 sebulan. Beliau berharap satu pusat latihan dan pengembangan akuakultur untuk ternakan udang kara diwujudkan di Sabah bagi membantu para usahawan yang berminat dalam bidang berkenaan. Ya, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan memperuntukkan sejumlah RM1.4 juta kepada kluster sangkar ikan marin Kampung Kenyogan di Beluran yang melibatkan 20 penternak ikan terpilih dengan 115 petak sedia ada. Bantuan yang akan disalurkan termasuklah tambahan 160 unit petak sangkar baru, stor penyimpanan benih ikan dan makanan ikan. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berharap peruntukan itu dapat memberi suntikan kepada peserta kluster sangkar ikan marin Kampung Kenyogan mencapai sasaran hasil 30 tan metrik ikan dengan nilai RM1 juta setahun. Ia sekaligus menyumbang kepada pengeluaran ikan negara daripada industri akuakultur. Ikan dalam sangkar ini atau daripada ikan aquaculture ini itu mempunyai satu potensi yang besar. Bukan saja untuk kegunaan tempatan, bahkan untuk diekspor luar negara. Beliau bercakap demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Kluster Sangkar Ikan Marin Kampung Kenyogan. Kluster Sangkar Ikan Marin Kampung Kenyogan merupakan salah satu daripada 8 projek pembangunan akuakultur yang menggunakan pendekatan secara kluster yang dibangunkan pada tahun ini. Sebelum ini, 10 projek kluster ternakan ikan dalam sangkar telah dibangunkan di seluruh negara. Karnival Kejaya wajar dipertingkatkan lagi bagi membuka peluang pekerjaan kepada golongan belia di negeri ini sekaligus mengurangkan masalah pengangguran di Sabah. Menurut Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal, Karnival Kerjaya dapat membantu para pencari kerja mendapat pekerjaan sesuai dengan kemahiran mereka sekaligus mengisi keperluan industri. Tambah baiknya syarikat-syarikat yang beroperasi di peringkat negeri ini, khususnya multinational company yang ada, begitu juga dalam bidang-bidang pembinaan, construction sector, perumahan yang ada yang diperlukan bersesuaian dengan kemahiran mereka akan dapat kita tempatkan peluang pekerjaan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas merasmikan Karnival Kerjaya Peringkat Bandaraya Kota Kinabalu 2020 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Kira-kira 1,600 peluang pekerjaan pelbagai sektor ditawarkan lebih 30 majikan dalam program ini, anjuran bersama Jabatan Pembangunan Sumber Manusia dan Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Shafie menggalakkan anak-anak muda untuk berkecimpung dalam sektor keusahawanan, pertanian, perikanan dan industri kecil dan sederhana IKS. Menurutnya, RM137 juta disediakan untuk membolehkan mereka membuat pinjaman wang sama ada secara mikrokredit mahupun pinjaman IKS. Pejabat Pembangunan Negeri Sabah SDO komited memudahkan pelaksanaan semua projek kerajaan dan melancarkan proses-proses pembangunan di negeri ini. Ia sesuai visi SDO bagi memperkasakan lagi peranannya dalam membantu rakyat sekaligus menjadi barisan hadapan dalam kesinambungan pembangunan negeri. Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Sabah Nur Alam Khan Abdul Wahid Khan menegaskan pihaknya tidak mahu menjadi penghalang kepada program-program pembangunan. Kami sekarang ni menyahut seruan kita punya Ketua Setiausaha Negara yang menggalakkan supaya kita memudahkan pelaksanaan semua projek-projek kerajaan. Tugas kami adalah untuk to facilitate lah, mempermudahkan segala urusan lah. Beliau ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Menurut Nur Alam Khan, isu capaian bekalan air dan elektrik antara isu utama yang sentiasa menjadi perhatian pihaknya. Perpaduan rakyat pelbagai kaum di Sabah akan dipilih untuk dijadikan model dalam Kertas Kerja Maktab Ketahanan Nasional. Komandan Maktab Ketahanan Nasional Major Jeneral Datuk Muhammad Yusof Aziz berkata, pihaknya akan membuat satu kertas kerja mengenai perpaduan di seluruh negara.
Menurut Meja Jeneral Datuk Mat Yusof, Sabah merupakan negeri contoh melambangkan keutuhan perpaduan dan keharmonian wujud sejak sekian lama. Tun bagi tahu dua perkara yang pentinglah. Pertama, intermarriage dan kedua, toleransi. Itu adalah salah satu yang saya rasa memang tepatlah apa yang berlaku di Sabah ni. Datuk Mat Yusof berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Juhar Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Mengenai kunjungan ini, beliau berkata ia bertujuan mendapatkan perspektif Tun Juhar berhubung perpaduan di negeri ini. Kerajaan Persekutuan perlu terus mengutamakan pembangunan rakyat di Sabah dan Sarawak. Ini kerana rakyat khususnya di kawasan pedalaman masih jauh ketinggalan dan memerlukan pembangunan demi kelangsungan hidup. Sebagai satu badan bergerak bebas dengan adanya hubungan baik dengan individu-individu yang terpenting. Jadi kita meminta ataupun memohon mereka agar mereka lebih memandang serius tentang keperluan kekurangan yang ada di negeri Sabah maupun di negeri Sarawak. Aktivis Datuk Sharif Budin Idin berkata demikian ketika ditemui media dalam program Semarak Cinta Tanah Air Borneo sempena Hari Kemerdekaan di Keningau. Mengenai program ini, ia bertujuan mengukuhkan perpaduan rakyat Sabah dan Sarawak selain mendedahkan generasi masa kini mengenai sejarah batu sumpah sempena pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 selain menghormati jasa pemimpin terdahulu membebaskan tanah air tercinta daripada cengkaman penjajah. Kami dari PDRM Kontijen Sabah ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Kami daripada IPD Papar mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Malaysia prihatin. Baik, sekian berita Pagi Sabah. Saudara, budayakan norma baharu pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waspada dalam talian. Sedar akan status sosial dan tingkatkan tahap keselamatan peranti anda. Aktifkan kata kunci bagi menjawab dan melindungi nombor PIN anda. Jangan buka mesej daripada orang yang tidak dikenali. Amalkan sikap berhati-hati. Lindungi diri anda, keluarga dan mereka yang anda sayangi. Keselamatan anda, tanggungjawab bersama.
Salam sejahtera dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa, 8 September bersama saya, Grace Prince Nachah. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Semangat perpaduan menerusi kepelbagaian budaya serta agama yang menjadi asas kepada keharmonian rakyat di Sarawak boleh dijadikan contoh kepada setiap masyarakat di negara ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Saifuddin Abdullah berkata, beliau teruja dengan aspek keharmonian di Sarawak yang merupakan kekuatan rakyat berbelang kaum, budaya dan agama di negeri ini. Kita dapati di sini kurang perbincangan yang hangat-hangat tentang agama, tentang bahasa, kelihatan saling faham memahami dan nampaknya dapat menikmati perbezaan itu. Saya fikir satu perkara yang kita harus tanam di kalangan rakyat Malaysia ialah bukan sekadar hormat menghormati, tetapi ialah saling rasa keperluan dan menganggap kepelbagaian itu sebagai satu kekuatan dan bukannya sebagai kelemahan. Di samping itu, semangat perpaduan yang erat dalam kalangan rakyat selain kerjasama kerajaan dan rakyat merupakan aspek penting dalam memastikan Malaysia mampu mengatasi pelbagai cabaran seperti menghadapi pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Temu Minda, edisi khas sambutan Hari Malaysia Bumi Kenyalang yang bersiaran langsung di TV1 malam tadi dari Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Program Bicara Wara itu menampilkan Datuk Saifuddin sebagai moderator bersama pakar sejarah Sarawak Datuk Dr. Sanif Said dan kumpulan muzik tradisional tempatan At Adau yang membincangkan peranan kepelbagaian budaya menjadi pemangkin kepada perpaduan erat di Sarawak. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Suryani Datuk Ahmad, Ketua Pengarah Bernama Datuk Mohta Hussein dan Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof. Datuk Saifuddin dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di kediaman rasminya di Demak Jaya Kuching pagi ini sebelum meneruskan lawatan kerja ke Sibu bagi menghadiri mesyuarat jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia 2020. Sebarang projek yang mengalami kelewatan dan dikategorikan sakit tidak pernah disembunyikan daripada rakyat. Demikian reaksi Timbalan Menteri Pengangkutan Hasbi Hasbibollah setelah meninjau projek jambatan kedua Sungai Limbang yang menurutnya lewat dan sakit. Projek ini adalah negatif 29% behind schedule. Artinya sudah menjadi projek sakit. Kalau limit 20% lah, ya. Jadi kita hari ini memang saya dengan Wabi Dr. Rahman, kami hari ini memanglah untuk meninjau. Selalu dah datang juga yang sebenarnya. Tengok senyap-senyap, tengok masih juga keparahan lah sakitnya projek ini. Jelas Hasbi, projek jambatan bernilai 187 juta ringgit ini menjadi penghubung utama penduduk di seberang sungai. Katanya pelbagai perancangan oleh kerajaan dalam usaha membangunkan kawasan seberang apabila siapnya jambatan itu kelak. Beliau yang juga Ahli Parlimen Limbang mengingatkan kontraktor sebarang permasalahan yang dihadapi seperti membawa masuk bahan binaan dari luar negara atau pekerja perlu dirunding awal bagi membolehkan kerajaan mempertimbang dan berunding untuk menyelesaikan isu tersebut. Sementara itu, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, projek jambatan ini tidak banyak perubahan selain memberi reaksi berikut. Kebanyakannya adalah kontraktor tidak bersedia. Yang pertama mungkin dia fikir di Limbang ini tidak ada masalah. Sama seperti bila projek diadakan di Kuching, contohan. Jadi mereka tidak bersedia dari segi logistik, persediaan daripada menempah bahan-bahan yang diperlukan. Jadi kita berharaplah agar ianya dapat diatasi dan sebab itulah kami di samping kita mempunyai program yang lain.
Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota itu juga meminta pihak kontraktor menyiapkan projek berkenaan secepat mungkin memandangkan jambatan itu merupakan keperluan rakyat. Mereka ditemui pemberita ketika meninjau perkembangan semasa projek jambatan kedua Sungai Limbang di Pabahanan Limbang. Sarawak mengekalkan polisi membenarkan rakyat Malaysia dari Semenanjung, Sabah dan Labuan memasuki negeri ini. Walau bagaimanapun, Timbalan Ketua Menteri merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata perkara tersebut akan diteliti dari semasa ke semasa. Kita masih memegang dasar bahawa kita membenarkan rakyat Malaysia dari Semenanjung, Sabah dengan Labuan untuk masuk Sarawak. Cuma kita akan tambah saring rawak, random testing. We will review, of course, from time to time the situation. But at the moment, we maintain that policy. Beliau berkata demikian ketika ditanya pemberita berikutan peningkatan kes positif COVID-19 di Sabah semalam. Dato' Ahmad Douglas turut memberitahu Jabatan Kesihatan Negeri akan meningkatkan pengawasan ke kawasan seperti tapak pembinaan dan peladangan. Untuk surveillance ini, tempat-tempat yang kita akan buat surveillance akan bertambah. Ini supaya kita dapat meyakinkan kita sendiri bahawa di luar sana tidak ada kes. Kita nak tahu betul tidak adakah ataupun kita belum kesan. Jadi we go out. Dedah Dato' Ahmad Douglas, ujian saringan secara rawak telah dilakukan di 155 buah tapak pembinaan dan daripada itu sebanyak 1,448 sampel ujian COVID-19 telah diambil melibatkan 1,037 sampel warga negara manakala 411 sampel pendatang asing dengan izin. Hasil saringan itu, satu sampel positif dari tapak pembinaan di bahagian Samarahan manakala 1,447 sampel adalah negatif. Bagi saringan secara rawak yang dilakukan di 140 buah ladang pula, Dato' Ahmad Douglas memberitahu sebanyak 1,305 sampel diambil dengan 651 sampel melibatkan warga negara dan 654 sampel daripada pendatang asing dengan izin. Daripada jumlah sampel tersebut, 1,253 sampel adalah negatif COVID-19, manakala 52 sampel lagi masih menunggu keputusan ujian makmal. Dato' Ahmad Douglas Embas berkata demikian pada sidang media perkembangan COVID-19 di Kuching. Semalam tiada kes baharu positif direkodkan, manakala 5 kes baharu dilaporkan pulih. Sementara kluster alam di Bintulu masih aktif dengan 8 kes. Dalam pada itu, daerah Bintulu bertukar status hijau daripada status kuning semalam. Bahagian Kuching satu-satunya berstatus kuning dan 39 daerah berstatus hijau. Serangan larva rama-rama belang atau hawk moth menyebabkan kerosakan lebih 10,000 pokok durian di Sibu. Bagi mengelakkan situasi bertambah buruk, Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP Cawangan Dudung bekerjasama dengan Jabatan Pertanian menganjurkan beberapa siri ceramah bagi memberi pendedahan kepada pemilik kebun durian mengenai serangga perosak tersebut. Menurut pengerusi SUPP Cawangan Dudung, Wong Ching Yong, pihaknya merancang mengadakan 4 siri ceramah di kawasan tersebut termasuk di rumah-rumah panjang. The problem is more serious in area like Sungai Menin. But in Durian area, there are problems as well, but it's not so bad. So hopefully with the explanation by agriculture officers, they will solve the problem or give advice to the farmers here. Wong Ching yang juga timbalan pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu ditemui media selepas merasmikan ceramah mengenai serangan larva rama-rama belang itu di Durian Sibu. Lebih 200 peserta terdiri pemilik kebun durian yang hadir dalam ceramah itu didedahkan cara-cara mengenal pasti larva rama-rama belang dan kaedah berkesan untuk membasmi serangga tersebut. Sekiranya serangga itu ada menyerang dekat kampung kami pasti tahu macam mana
akan nak mengelakkannya sebab dari program ini tadi kami ada diberi pencerahan yang sangat baiklah. Ketika ini, Jabatan Pertanian Sibu sedang giat menjalankan operasi menyuntik racun untuk membasmi serangga tersebut. Pengguna sungai dan masyarakat perkapalan yang menggunakan laluan Batang Rajang di Sibu, Kenawit, Song dan Kapit dinasihatkan supaya berhati-hati ketika mengendalikan bot masing-masing berikutan kenaikan air di sungai tersebut. Pengerusi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS Murni Suhaili menerusi kenyataan media berkata hujan lebat dan tidak berhenti-henti di kawasan hulu Batang Rajang serta pertembungan air pasang dari laut telah menyebabkan paras air di beberapa kawasan rendah di Sibu, Kenawit, Song dan Kapit telah naik dan melimpahi tebing. Keadaan itu menyebabkan sebahagian laman rumah, kedai dan rumah panjang di tebingan sungai ditenggelami air khususnya di sekitar Bandar Kapit, Kenawit dan Sibu. Oleh itu, pengguna sungai dinasihat supaya memperlahankan kelajuan khususnya semasa melalui kawasan perkampungan dan kawasan kediaman. Menurut Murni, kesukaran lain dijangka ditempuhi oleh pengguna sungai ialah keadaan cuaca berkabus, serpihan kayu hanyut, air laju luar jangkaan dan jarak penglihatan yang terhad. Juragan juga dinasihatkan memasang lampu pelayaran sekiranya berlayar dalam keadaan hujan selain memastikan bot penumpang lengkap dengan peralatan keselamatan dan jaket keselamatan. Pengerusi itu menambah LSS akan menghebahkan melalui media cetak atau elektronik serta mengeluarkan notis atau arahan kepada semua pengguna sungai sekiranya keadaan menjadi lebih teruk. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak. Kongsikan momen indah anda sebagai rakyat Malaysia di media sosial dengan menggunakan hashtag Momen Negaraku. Kibarkan jalur gemilang tanda anda cintakan negara. Jangan lupa terus patuh SOP PKPP bagi membendung penularan COVID-19. Dengan itu saya Grace Prince Natural. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam hormat.